A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala thumma amma ba'du. Para pelajar tahun 6 Syafi'i yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah pada kita akan sambung kembali video pembelajaran di rumah kita. Dengan kita pada kali ini, kita akan masuk kepada tajuk yang keempat, satu topik yang keempat, iaitu Al-Munada. Yang mana Al-Munada ini termasuk daripada Al-Asma' minal mansubat, kata-kata nama yang berbaris harap, yang berbaris atas. Baik, sebelum tu kita lihat dahulu, kita buat ulang kaji sedikit beberapa tajuk yang lepas. Sebelum ni kita dah masuk dah. Kita dah masuk tajuk yang tiga tajuk yang sebelum ini, iaitu Al-Mansubat min Asma'. Al-Mansubat min Asma'. Di bawah tajuk Al-Mansubat min Asma' ini adanya maf'ul bihi. Kemudian kita masuk kepada maf'ul mutlaq. Al-maf'ul mutlaq. Kemudian kita dah masuk tajuk At-Tamyiz. At-Tamyiz ni. Kita dah masuk pada tajuk At-Tamyiz. Dan insya-Allah pada kali ini kita masuk pada tajuk Al-Munada. Al-Munada. Baik. Sebelum tu kita sama-sama baca satu karangan ringkas dalam di muka surat berapa ni? Muka 26. As-Safhatu As-Sittah wa Ashrun. Baik. Baik. Al-Munada, ni satu pesanan daripada guru dia. Ya tullabal ilmi isma'u ma sa'aqulu lakum. Wahai para penuntut ilmu, dengarkanlah apa yang aku hendak katakan kepada kamu. Dengarkanlah. Isma'u, dengarkanlah, ma, apa, sa'akulu, yang saya hendak katakan, lakum, kepada kamu. Kemudian, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya tulabul a'izza, wahai para pelajar yang dimuliakan, ijtahidu fi durusikum, bersungguh-sungguhlah. Ijtahidu, bersungguh-sungguhlah. Fi durusikum, dalam pengajian kamu, likai tanjahu fil imtihan, likai supaya tanjahu, kamu semua berjaya, fil imtihan, dalam peperiksaan. Ini satu pesanan yang baik juga untuk kita ambil perhatian. Kita kena sungguh-sungguh dalam pelajaran, sungguh-sungguh dalam belajar dan untuk ilmu, lebih-lebih lagi dalam tempoh PDPR yang agak mencabar pada kali ini. Baik. Jadi di sini dia nak sebutkan bahawa di sini ada perkataan, ada ayat yang menjadi kata seru, iaitu pada perkataan ya tullabal ilmi sini pada muka yang pertama ni. Kemudian pada ayat ya tullabu, ya tullabu al-a'izza, wahai para pelajar. Sini wahai penuntut ilmu, ya tullabul ilmi, ya tullabal ilmi. Sini ya tullabu. Baik. Kita lihat, kemudian kita nak tengok apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan al-munada ini. Baik. Al-munada ialah huwa ismun yaqa'u ba'da harfin min ahrufin nida. Al-munada ialah kata nama yang terletak selepas huruf daripada huruf-huruf seruan. Dia ni isim yang terletak, nama yang terletak selepas kata seruan. Baik, apakah kata seruan tu? Di sini dia ada ya, ayya, haya, aya, wa. Ni kalau kita nak rangkumkan semua ni, semua ini yang membawa maksud membawa maksud wahai. Mudah faham kita ialah wahai. Kita nak panggil orang, wahai si fulan sini. Kita nak panggil orang begitu.
Baik. Maka dalam munada ni dia ada tiga jenis. Ada tiga bahagian. Yang pertama al-munada al-mufrad. Yang kedua ada al-munada al-mudhaf. Yang ketiga ada al-munada asy-syabihu bil mudhaf. Baik. Kita lihat yang pertama, al-munada bil mufrad ini ialah kata seruan yang single, satu. Contoh, ya Muhammadu. Selepas kata seru tu, selepas ayat seruan tu, selepas ya tu, satu perkataan saja. Ya Muhammadu, ya Muhammadani, ya Muhammaduna. Perkataan tu ada satu saja. Tidak ada dua perkataan, tidak ada tiga perkataan ataupun selebihnya. Dia hanya ada satu perkataan sahaja. Yang kedua, ini kalau maksud dia sendiri, ya Muhammad, wahai Muhammad, ya Muhammadani, wahai dua orang Muhammad. Yang ketiga, ya Muhammaduna, wahai sekalian yang bernama Muhammad. Itu. Adapun al-munada al-mudhaf, kata seru ataupun ayat seruan yang bersandaran. Contohnya, ya talibal ilmi ijtahid. Di sini dia nak seru dengan dua kata, dua perkataan. Yang pertama, ya talibal ilmi, bersandaran. Wahai penuntut ilmu, ya talibal ilmi, ya talibal ilmi ijtahid, wahai penuntut ilmu, bersungguh-sungguhlah. Baik, ini al-munada al-mudhaf. Ini dia ada dua perkataan selepas ayat seruan, selepas kata seruan. Baik, selepas huruf seruan, selepas huruf seruan. Yang ketiga, al-munada asy-syabihu bil mudhaf. Ayat seruan yang menyerupai dengan sandaran. Dia macam atas tadi tapi dia menyerupai. Contoh, ya warisan ilman la taktum ilmaka. Wahai pewaris ilmu, ya warisan ilman, wahai pewaris ilmu, la taktum ilmaka. Jangan kamu diamkan ilmu kamu. Jangan senyapkan ilmu kamu. Baik. Ini adalah tiga jenis dalam al-munada. Al-munada al-mufrad, al-munada al-mudhaf, al-munada syabihu bil mudhaf. Baik. Kita lihat seterusnya ahkamuhu, hukum-hukumnya. Baik. Dia terbahagi kepada dua. Al-munada al-mufrad dan yang kedua al-munada al-mudhaf dan juga al-munada asy-syabihu bil mudhaf. Baik, al-munada mufrad hukumnya mabniyun bid-dhammah. Mabniyun bid-dhammah. Dia terdiri dengan baris hadapan. Ya Muhammadu, ya Muhammadu. Boleh lihat di sini ada baris hadapan. Kalau satu perkataan dia pula mufrad, dia satu, maka kita automatik bariskan huruf terakhir ini dengan baris hadapan. Contoh, kita nak ambil nama lain. Contoh apa? Ya Abbasu. Contoh lain, ya Ahmadu. Contoh lain, ya Hazimu. Apa lagi? Contoh ya Faridu. Kalau satu perkataan, maka kita terus letakkan di belakangnya itu ya Ilyasu. Contoh kalau satu perkataan. Baik. Yang kedua, bil alif. Contoh dia tu musanna. Contoh dia musanna. Yang talibatani. Di kat manakah kita nak hukumkan dia? Kita hukumkan ia itu pada huruf alif ini. Kalau keluar dalam soalan, macam bagaimanakah kita nak tentukan hukum mabni dalam ayat ini? Contoh dia bagi kita perkataan ya talibatani. Dekat mana kita nak katakan hukum munada dalam perkataan ini? Maka kita sebutlah mabniyun bil alif. Mabniyun bil alif di sini. Baik. Sama juga
dengan yang ketiga bil waw. Sama juga dengan apa? Ya mu'minuna, ya muslimuna, ya muttaquna. Apa lagi? Apa lagi ayat-ayat? Contoh tadi ya muslimuna, maka waw itu kita hukumkan sebagai munada. Sini kita nak tentukan kat manakah hukum munada di sini pada huruf waw di sini. Kalau dia single mufrad, maka kita terus bariskan depan. Ini tu hukum dia. Kalau dia dua musanna pada alif ini, kalau dia jamak, kita terus pada waw ini. Ini yang kita hukumkan dalam mufrad munada al-mufrad. Baik. Yang kedua, bagi munada mudhaf dan juga munada syabihu bil mudhaf, kita kita hukumkan dia dengan mansub, dengan mansub, dengan baris atas. Apakah maksudnya? Kalau sekiranya secara mudah faham, selepas perkataan, selepas huruf nida ini ada dua perkataan. Ya nurul aini. Ni wahai cahaya mata. Nah, ya nura, no, baris atas. Ra tu baris atas. Ya nurul aini. Maka di sinilah kita hukumkan sebagai fathah bagi munada al-mudhaf dan juga munada syabihu bil mudhaf. Adapun bil ya yang kedua, mithlu ya katibatai al-kitabi. Ya katibatai al-kitabi. Maksud apa? Kalau di sini dia musanna. Kalau musanna pun di manakah kita nak hukumkan dia? Kita menghukumkan dia pada ya ini. Mithlu ya katibatai. Ya katibatai, wahai dua orang penulis kitab. Wahai dua orang penulis kitab. Maka di manakah kita nak hukumkan? Kita akan menghukumkan daripada huruf ya ini sebagai hukum al-munada al-mudhaf, al-munada syabihu bil mudhaf, dengan hukum dia mansub bil ya ataupun mansub bil fathah. Baik. Tengok yang seterusnya ini anak-anak semua boleh baca. Madza turidu an tashtariya ya waladi. Kemudian ya firdausu. Nanti kita boleh lihatlah secara jelasnya. Di sini ada perkataan yang mengandungi kalimah munada dan juga hukum selepasnya. Ya firdausu, ya qurrata aini. Ini semua yang menunjukkan hukum dalam mabniyun bil dhammah. Ini mabniyun apa tadi yang tadi? Mansub, mansub bil fathah. Mansub bil fathah. Baik. Kemudian itu saja sesi penerangan kelas kita untuk subjek, untuk subtopik al-munada pada kali ini. Saya harap semua boleh memahami apa yang telah diterangkan, dan di sini juga secara ringkasnya saya nak terangkan sedikit berkaitan dengan terjemahan. Madza turidu an tashtariya ya waladi. Apakah yang kamu hendak beli wahai anakku? Uridu an ashtariyal qamusa. Saya hendak membeli kamus. Limadza turidu an tashtariyahu ya firdausu. Kenapakah kamu hendak membelinya wahai Firdaus? Uridu an tashtariyahu limusa'alati fi darsil lughatil arabiyyati. Saya hendak membelinya kerana untuk membantu saya dalam pelajaran bahasa Arab. Hasanan, bagus. Baik. Sa'ashtarihi laka ya qurrata aini. Saya akan belikannya untuk kamu wahai wahai cahaya mataku, ataupun wahai qurrata aini ini redup mata, wahai yang menenangkan mataku. Itu sedikit penerangan berkaitan dengan tajuk al-munada. Saya harap semua boleh memahami apa yang telah diterangkan. Sekiranya ada yang tidak faham, ada yang tidak jelas, boleh maklumkan, boleh call ustaz, boleh WhatsApp ustaz. InsyaAllah ustaz akan cuba bantu untuk terangkan. Cukup sekadar tu untuk kelas kita bagi tajuk ini. Aqul qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siru ala barakatillah.